Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Hasmidar. Saya Nurul Syifa binti Subri dengan nombor matrik 147244. Saya merupakan ahli kumpulan tutorial hari Isnin pada pukul 3 hingga 4 petang. Bagi tugasan pembentangan individu untuk HMT 233, saya telah memilih tajuk jurnal Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Universiti Yunan Mizu di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia. Kajian Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Universiti di Yunan Mizu di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia ini merupakan kajian jurnal yang ditulis oleh Fikri Ghaffar dan Saadiah Ma'alim. Kajian ini akan meneliti tahap penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar-pelajar Universiti Yunan Mizu di China, khususnya dalam aspek morfologi. Menurut Nasrun dan Collins tahun 2017, kajian terhadap morfologi, sintaksis dan semantik agak kurang diberi perhatian. Oleh itu, beberapa soalan akan digunakan kepada pelajar Universiti Kebangsaan Yunan sebagai asas untuk menilai tahap penguasaan Bahasa Melayu mereka. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau tahap penguasaan Bahasa Melayu terhadap para pelajar Universiti Yunan Mizu. Yang kedua adalah untuk mengasah beberapa kesilapan bahasa yang dilakukan oleh subjek kajian dari aspek morfologi. Di bahagian ini, saya akan menjelaskan mengenai dapatan kajian mengikut pendapat tokoh. Menurut Zaharani dan Nur Hashimah pada tahun 2010, salah satu aspek morfologi ialah pengimbuhan, iaitu yang menggandingkan imbuhan dengan kata dasar dan menghasilkan satu bentuk kata berimbuhan yang dikenali sebagai kata terbitan. Proses pengimbuhan pula ialah proses merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Imbuhan terbahagi kepada 4 jenis, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Di analisis dapatan kajian ini, saya memilih untuk menerangkan proses pengimbuhan. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengambil contoh soalan dari imbuhan apitan per an. Oleh itu, pengkaji telah menguji imbuhan apitan per an dengan menggandingkan kata nama, kata kerja, kata adjektif untuk membentuk kata nama. Antara contoh ayat penggunaan imbuhan apitan per an dalam soalan ujian morfologi terhadap pelajar Yunan, iaitu soalan yang kedua adalah perceraian antara ibu bapa akan membawa kesan psikologi kepada anak-anak. Contoh yang kedua, soalan nombor 4, kita hendaklah mengenal pasti permasalahan yang wujud dalam melaksanakan program tersebut. Mengupas analisis untuk dapatan kajian soalan 2 ini, pengkaji telah menyatakan bahawa penggunaan imbuhan apitan per an dalam ayat adalah betul. Hal ini kerana pengkaji memberikan penerangan kata berapitan per an digunakan dalam hampir semua kata dasar kecuali kata yang bermula dengan huruf R. Hal ini kerana kesalahan akan jelas dilihat seperti perampasan, perisikan dan sebagainya. Bagi mengupas analisis dapatan kajian untuk soalan 4, pengkaji menyatakan penggunaan imbuhan apitan per an ini adalah betul. Hal ini kerana kata berapitan per an digunakan dalam hampir semua kata dasar kecuali kata bermula dengan huruf R. Apabila digabungkan dengan kata dasar berawalan huruf R, satu huruf R akan mengalami peleburan. Sekiranya tidak menerima peleburan, kesalahan akan dilihat seperti peradangan dan perisikan. Kesimpulan bagi keseluruhan kajian ini, pelajar asing yang belajar Bahasa Melayu, khususnya pelajar Yunan Mizu yang mempunyai tahap penguasaan bahasa yang memuaskan sahaja. Kaedah kata seperti golongan kata, pembentukan kata yang dimasukkan ke dalam kata morfologi untuk menguji tahap penguasaan mereka sebagai bahasa kedua. Setakat itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.